الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما بعد. Alhamdulillah, kita menyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutama iman dan Islam. Bila sama-sama kita bersyukur dan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kita pada muka surat 79 daripada kitab Ustadul Arifin Imam Nawawi rahimahullah taala rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Amin. Dan berkata Abul Hasan Al-Wa'id, sesiapa keluar mencari ilmu dan ia berniat akan mengamalkan dengan ilmunya, nescaya ilmunya memberi manfaat akan dia, walaupun hanya sedikit ilmu yang dicapainya. Sebab itu tuntutan ilmu itu adalah untuk diamalkan. Maknanya kalau kita ada ilmu masih belum kita amalkan, maknanya ilmu kita itu ibarat sesuatu hutang yang belum ditebus. Ya, maknanya belum ditebus lagi ilmu itu dengan amal. Ya, jadi kedudukan amal selepas mencari ilmu itu akan menjadikan ia bermanfaat. Mana kalau kita tak ada niat untuk beramal bila kita mencari ilmu atau menuntut ilmu, maka ilmu itu tidak akan memberi apa kesan kepada kita. Tak ada kesan. Kesan pada iman pun tak ada, kesan pada amal pun tak ada, kesan pada akhlak lagi jauh lah. Dan berkata Abu Abdullah Ibn Atta rahimahullah ta'ala, ilmu itu terhenti di atas amal. Ilmu itu terhenti di atas amal, dan amal itu terhenti di atas ikhlas. Dan ikhlas kerana Allah Ta'ala itu akan membuahkan faham apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka memahami apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Ini sebab itu ya, benda yang perlu kita istighfar dan bertaubat kepada Allah apabila masih ada lagi ilmu yang belum kita amalkan. Ya, ini dipanggil tafsir. Tafsir maknanya apa? Ya, kekurangan, kurang. Boleh kata kelalaian. Tafsir
Walaupun kita tak buat maksiat, tak buat maksiat, tetapi melalaikan diri daripada mengamalkan ilmu pun adalah termasuk juga dalam maksiat. Melalaikan diri kita daripada mengamalkan ilmu juga adalah boleh digolongkan di dalam maksiat. Sejuk ke? Tolong siapa pandai kena seluruh sikit. Ada yang boku dah dekat. Kalau keluar aja dia betul ais. Boleh tak seluruh sekali? Tak. Baik. Ini sama dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini dengar apa kata Imam Syafi'i. Bukanlah ilmu itu suatu yang dihafaz sahaja, tetapi ilmu itu sebenar-benarnya apa yang memberi manfaat. Orang hafal ilmu, dia ingat banyak ayat Quran, banyak diingat, hadis-hadis Nabi diingat, kalam-kalam ulama diingat, perbahasan-perbahasan dalam berbagai jenis ilmu dia tahu, dia faham, tahu belagalah, hafal, ingat, lekat dalam minda dia. Kata Imam Syafi'i, itu tak ada nilai sebenarnya. Nilainya ialah apabila ilmu-ilmu itu memberi manfaat, dan bermulanya manfaat ilmu itu bila diamalkan. Bila diamalkan tu bermulakan manfaat ilmu itu. Lebih-lebih lagi bila diamalkan dengan ikhlas tadi, sebut ikhlas. Dah tu lebih-lebih lagi disampaikan pula pada orang lain. Disampaikan pula pada orang lain juga dengan keikhlasan. Masya Allah. Sebab itu apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya, mengajarkan. Belajar dan mengajar, itu lagi besar dia punya fadilatnya dari sisi Allah. Dan telah meriwayatkan akan kami oleh Imam Al-Hafidh Abul Baqar rahimahullah ta'ala daripada Qasim Al-Ju'i radhiyallahu anhu, agama itu ialah wara', dan seafdal-afdal ibadah itu ialah melawan nafsu untuk beribadah di waktu malam, dan sebaik-baik jalan syurga itu ialah dada yang lapang. Agama itu ialah wara'. Wara' itu masuk wara'. Kata wara' tu baik jalan duduk langgar dinding, itu bukan wara' tu tau. Itu bukan wara' tu. Wara' ni maknanya apa? Orang yang bukan hanya meninggalkan yang haram, tetapi juga meninggalkan yang syubhat dan juga yang makruh. Itu wara'. Dan wara' juga bukan sekadar orang yang melakukan ibadah yang fardu, tapi juga orang yang melakukan ibadah yang sunat, baru jadi wara'. Kata seafdal-afdal ibadah itu ialah melawan nafsu untuk beribadah pada waktu malam, di waktu malam. Kita boleh lawan nafsu tidur kita kan. Nak tidur lama tu nafsu. Memang sedaplah tidur kan, tidur lama ni. Tapi bila boleh lawan nafsu tu, boleh bangun malam. Adanya orang kata apa? Nafsu yang dilawan. Kalau orang tu, ni kita kena faham maksud apa namanya Al-Hafiz ni, Al-Baqar ni. Kalau orang tu kan, mula-mula dia beramal dulu, katalah mula-mula dia bangun malam, dia belajar nak bangun malam, belajar nak qiyamul lail, susah. Dia lawan nafsu dia, kan? Dia lawan nafsu dia. Jadi bila dia lawan, alhamdulillah Allah bagi dia kekuatan, berjaya dia, boleh bangun malam.
boleh ibadah malam. Lalu dia jadi kebiasaan lah, berterusan lah, alhamdulillah. Kan? Maka yang awal tadi suatu yang mencapai nafsu dia dah tak tercapai nafsu, sebab dah boleh bangun. Senang-senang dia boleh bangun. Kan? Dulu mungkin kena pakai alam kan, kena kejut. Sekarang dah 4.30, 4 suku dah bangun dah. Dah boleh dah, tak payah nak apa. Susah lah kata, senang lah. Maka nafsu dia semakin tak tercapai, dah senang. Masa ni bahaya. Masa ni bahaya sebenarnya. Apa yang bahaya? Ya, bila nafsu kita tak tercapai dah, dia akan ada sesuatu yang dipanggil sebagai, ya, kalau kita nak terjemah dalam bahasa kita ni, puas hati lah. Rasa puas hati. Ya, rasa puas hati sebab boleh bangun. Maka yang masa awal-awal dia beribadah, dia nak bangun malam tu, dia nampak hanya Allah sahaja yang boleh memberi kekuatan pada dia untuk bangun malam, untuk lawan nafsu tadi. Ini bila dia jadi biasa, dia tak nampak Allah Ta'ala. Dia nampak apa? Dia nampak dia yang boleh bangun. Hebat, anda tak payah kuci-kuci alhamdulillah. Dan setengah corak boleh mandi, boleh apa. Allahu Akbar. Di nafsu tu dah tak tercapai, lalu dia bisikan-bisikan syaitan tu mula datang. Masalah itu okey dah, alhamdulillah, bagus lah. Ni dia. Ni kata syaitan ni licik. Kan? Dia licik, dia permainan apa nama dipanggil, godaan dia tu. Macam-macam taktik dia nak guna. Akhirnya tiba-tiba, ya, Allah Ta'ala tegur orang. Tiba-tiba dia dah tak boleh bangun malam dah. Susah dia bangun malam. Jadi susah balik dah. Padahal dah bertahun dia beramal tu, dah bertahun dah dia boleh bangun malam, boleh sembahyang tahajud, boleh apa kan. Allah tegur, tak boleh bangun. Tak ada rasa nak bangun lagi dah. Ya, tak ada rasa nak bangun satu, dan tak pula rasa bersedih sebab dah tak dapat istiqamah lagi dah benda yang dia dah buat bertahun-tahun. Tak ada rasa bersalah. Ya, ini cabaran orang beramal. Awaqib maknanya benda-benda yang menjadi halangan sepanjang tempoh orang beramal. Itu beramal. Jadi, ya, sebab itulah nak istiqamah ni, tuan kan. Khairun min alfi karamah, kata Imam Ghazali kan. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Sebab payah nak konsisten tu kan? Konsisten tu satu masalah. Ni hati kita ni berubah bolak-balik ni. Kejap-kejapkan kita syukur, kejap-kejapkan kita melalai, kejap-kejapkan kita ni bukan senang tuan. Ya. Tapi di setiap fasa-fasa cabaran itu, percayalah Allah menanti kita untuk bertaubat kepada-Nya. Allah menunggu-nunggu, menanti-nanti taubat kita. Bertaubatlah kita. Bertaubat di atas kelalaian kita, ya, disebabkan kita rasa diri kita hebat. Kita lupa yang memberi kekuatan, memberi hidayah dan taufik kepada kita boleh bangun malam tu. Ni contoh tuan, boleh bangun malam tu hanya Allah. Kita lupa, lalai. Bukan tak tahu tapi lalai. Diuji Allah dengan kelalaian. Kita rasa puas hati, kita rasa ujub. Ni usaha ni tuan ya. Di benda-benda macam ni lah boleh kita ungkapkan, ya, kepada diri kita sendiri. Istighfar, taubat pada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah kembalikan balik
nikmat yang Allah telah tarik daripada kita, sebab kita rasa lalai ataupun sebab kita semakin melalaikan nikmat itu. Kita tak rasa tu nikmat dah. Sebab apa? Kita rasa kita hebat, kita boleh bangun sendiri, boleh macam-macam. Tu kiaskanlah pada amal ibadah yang lain lah, zikir ko, baca Quran ko kan. Dan mengatakan pula oleh Imam Al-Hafiz Abu Bakar rahimahullah ta'ala daripada Imam Abu Bakar Az-Zaqqar radhiyallahu anhu, Imam ilmu sufi ini diasaskan ke atas 4 perkara. Ilmu tasawuf dan sufian ini diasaskan kepada 4 perkara. Ini ilmu tasawuf ni apa fungsi dia? Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, penyucian hati, penyucian rohani. Itu fungsi ilmu tasawuf. Yang saya cerita tadi itu semua ada kaitan dengan tasawuf tu. Konteks tasawuf ni. Walaupun ada orang macam-macam cakap ilmu ni tak ada zaman Nabi lah, apalah, polik dah orang. Tak usah peduli lah tuan. Orang cerita tu dah habis dah. Kalau lah tak ada faedah yang tasawuf ni, tak ada nama Al-Ghazali tuan. Okay. Dah lama lagi kita tolak Imam Ghazali. Duli adalah orang tak ada agama di pasal. Okay, 4 asas ilmu tasawuf. Yang pertama, kami tidak makan kecuali selepas lapar. Tidak makan kecuali selepas lapar. Dah lapar baru makan. Kita tak pernah lapar makan ya. Tak pernah lapar kan? Kejap makan, kejap-kejap makan, sikit-sikit makan. Orang makan sikit-sikit. Kami tidak tidur kecuali kerana sudah tidak tahan lagi berjaga. Ngantuk sangat dah baru tidur. Jadi dah lapar sangat dah baru cik makan. Yang ketiga, kami tidak berdiam kecuali ketika dibimbangi salah faham terhadap apa yang kami perkatakan. Nampak? Sebenarnya bila takut salah dalam percakapan, diam. Selagi tak salah cakaplah, bertindaklah, berbuatlah. Yang keempat, dan kami tidak bercakap kecuali kerana mengambil faedah, benda yang ada faedah. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkata-katalah dengan yang benar atau diam sahaja. Itu. Ini kalau kita tengok 4 perkara ni, ada tak dalam sunnah Nabi? Ada tak dalam hadis Nabi menceritakan? Banyak. Jadi mana kata ilmu tasawuf ni tak ada asas? Ini asas. Semua ada dalam hadis, dalam sunnah. Kan? Kecuali fokus dia lebih kepada tadi tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, penyucian hati, ya, mendisiplinkan diri dalam melakukan amal ibadah. Itu senang, itu je. Ya, itu dia. Dan kata beliau lagi, setiap orang dinisbahkan, yakni disandarkan kepada keluarganya, kecuali ahli-ahli sufi, maka mereka dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Dan setiap nasab dan pangkat akan terputus, kecuali nasab dan pangkat ahli sufi, kerana nasab mereka berasaskan kepada as-sidqa, yakni benar, dan pangkat mereka berdasarkan kepada kefakiran. Apa maksud pangkat mereka berdasarkan kepada kefakiran? Makin fakir mereka, makin tinggi mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-faqiru ila Allah, yang orang suka berkata al-faqiru ila Allah, orang yang paling memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran ada ayat ini, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kamu semua adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Apa maksud fakir? Sentiasa memerlukan, sangat memerlukan, sangat membutuhkan, kata orang Indonesia.
Jadi tak cakap macam tu, pembahalan kan. Dan macam bunyi itu kan. Ya, ya. Sangat memerlukan al-faqir ila Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah sentiasa perlu kepada Allah. Kalau tak boleh buat apa kita tuan. Tak boleh buat apa kita sebab semuanya dengan adalah ataupun dengan pemberian dengan izin Allah Ta'ala juga. Saya cakap ni, kalau Tuhan tak izinkan saya cakap, tak boleh saya cakap. Tuan-tuan duduk di bawah mendengar, kalau Tuan-tuan tak diizinkan tak mau mendengar, berlari sudah budak keluar kan, jadi kita budak berat. Semua dengan izin Allah. Tak adalah satu saat dalam hidup kita ni yang terlepas daripada kurniaan Allah, keizinan Allah, restu dari Allah. Ya, sebab itu antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Wala takilni ila nafsi tarfat ain wala aqalla min dhalik ya ni'mal mujib. Ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepadaku. Maksudnya apa? Minta Allah supaya tidak ataupun supaya jangan Allah tak peduli pada kita. Faham? Bila Allah tak peduli pada kita, Allah biarkan kita pada diri kita. Kita sendiri menentukan untuk diri kita. Habislah. Kita ikut nafsu jawapan. Kan? Ya. Tarfat ainin, walaupun sekelip mata atau lebih cepat daripada itu. Ini doa Nabi dalam hadis. Ya. Supaya kita ni sentiasa dikawal, dibimbing oleh Allah Ta'ala. Selamatlah kita kan. Ya. Jadi Allah ni dia perbuatan ataupun tindakan yang begitu hanya kepada hamba-hamba yang dikasihi Allah. Ya. Jadi al-faqir tadi tu, ya, berdasarkan kepada kefakiran. Ini orang tasawuf lah. Kita nak ngaku orang tasawuf pun malu tuan kan. Tasawuf apa? Tasawuf ya. Asyik tasawuf kan. Ya, tasawuf daripada beramal. Dan bukan hanya pada menisbahkan diri kita kepada tarekat-tarekat tertentu. Kan? Kalau betul lah kita boleh beramal dengan tarekat tertentu, amal lah, tak payah cetuk ke orang. Tak payah lah declare bo dalam cop, bo dalam resume kan, tak payah. Kan? Kita nak Allah Ta'ala yo beramal. Kan? Itu je. Kita mendakwa kita Al-Ahmadi, Al-Muhammadi, Al-Idrisi, Al-Aqwab, Al-Albab dia. Oh, tak jadi. Kan? Orang tasawuf ni makin lama makin hebat di sisi Allah. Makin hilang dunia ni, tapi kita makin kuat dunia. Macam mana? Jadi apa? Dan berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada Yunus ibn Abdul A'la, wahai Abu Musa, seandainya engkau berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk mendapat keredaan seluruh manusia, maka engkau tidak akan mendapatkannya. Itu dia. Cari redha manusia sampai mampu tak dapat. Redha nas ghayatun la tudrak. Ridha nas ghayatun la tudrak. Redhanya manusia itu adalah suatu matlamat yang tidak akan dapat dicapai. Carilah macam mana nak suruh orang semua puas hati dengan kita, tak payahlah. Oleh kerana itu, maka yang perlu hanyalah supaya engkau mengikhlaskan amalanmu dan niatmu kerana Allah Ta'ala. Maknanya carilah redha Allah. Ridha Allahi ghayatun la tutrak. Ridha Allah itu adalah matlamat yang tidak boleh ditinggalkan. Ridha manusia matlamat yang tidak boleh dicapai. Ridha Allah matlamat yang tidak boleh ditinggalkan. Ya.
maka carilah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Mana carilah redha Allah, dan tinggalkanlah sesuatu yang tidak akan boleh dicapai selama-lamanya, iaitu redha manusia. Selesai masalah kan? Jadi kita risau apa orang kata pasal kita, tak usah. Bayar ni saya risau jalannya tu kan, buat benda betul insya-Allah. Yang penting benda kita buat tu betul, ikut seperti yang Allah perintah. Lainlah kalau kita buat benda salah dan benda menyalahi syarak, menyalahi akhlak, itu lainlah. Itu kena minta maaf, kena minta ampun Allah dan manusia kan. Baik. Dan telah diriwayatkan kepada kami oleh Imam Al-Hafidh Abu Al-Baqa rahimahullah ta'ala daripada Abu Abdullah Al-Maghribi rahimahullah ta'ala, ia berkata, seorang ahli sufi yang tidak memiliki kebenaran, hati yang benar, maka pembuat tembikar lebih baik daripada dia. Ya, kalau ahli sufi tak ada benda tu, orang dia buat tembikar lebih bagus daripada dia. Maknanya tak ada layak jadi ahli sufi kan. Dan juga telah diriwayatkan daripada Mukhadir bin Salih Al-Khurasani, beliau berkata, pada satu hari aku masuk ke rumah Hammad bin Salamah radhiyallahu anhu, sedangkan tidak ada di rumahnya kecuali hanya sehelai tikar yang didudukinya dan sebuah Al-Quran yang sedang dibacanya, dan sebuah uncang sebagai tempat kitab-kitabnya, dan sebuah kendi untuk beliau mengambil air sembahyang. Maka ketika itu aku sedang duduk di sisinya, tiba-tiba bunyi orang mengetuk pintu rumahnya. Lalu beliau berkata kepada khadamnya, cuba engkau keluar dan lihat siapa yang mengetuk pintu kita. Khadamnya terus keluar dan bertanya siapa yang datang. Lalu ia memberitahu bahawa yang datang itu ialah utusan Muhammad bin Sulaiman, dari pembesar negeri itu. Bila khadamnya memberitahu hal itu kepadanya, maka beliau berkata, katakanlah kepadanya biarlah dia masuk bersendirian sahaja. Maka lalu masuklah ia, dan ia terus memberikan sebuah surat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, daripada Muhammad bin Sulaiman kepada Hammad bin Salamah. Amma ba' ni maknanya habis mukadimah tu, lepas tu aku cerita apa tu. Maka semoga Allah memberikan kesejahteraan kepadamu. Ini dapat suratnya, ya, sebagaimana ia telah memberikan kesejahteraan kepada para awliya dan orang-orang yang mentaatinya. Sebenarnya surat ini dihantar untuk mengharapkan agar Tuhan dapat bermurah hati datang ke tempat kami, kerana kami mahu bertanya tentang beberapa masalah yang terjadi. Jemput nak tanya pada ulama, tapi nak suruh datang rumah. Tanyalah ke rumah kan. Lalu Imam Muhammad bin Salamah berkata kepada khadamnya, bawa ke sini dakwat dan tulislah di belakang surat ini. Amma ba', saya juga mendoakan semoga Tuhan mendapat kesejahteraan daripada Allah Ta'ala, seperti mana Allah Ta'ala telah memberikannya kepada para awliya'nya dan hamba-hambanya yang taat kepadanya. Dan sebenarnya sudah menjadi adat para ulama yang kami temui bahawasanya mereka tidak mahu datang ke rumah sesiapa. Habis. Jikalau anda ada mempunyai sebarang kemusykilan, sila datang ke tempat kami. Dan bolehlah engkau bertanya apa jua masalah yang sedang menjadi kemusykilan kepada engkau. Dan jika engkau datang kepadaku, maka hendaklah engkau datang bersendirian. Engkau jangan datang bersama dengan polis-polis yang mengawal engkau. Maka ketika itu aku tidak akan dapat memberikan kepadamu wasiat yang nasihat yang baik, dan akhirnya kita semua akan binasa. Wassalam. Tengok ini betul. Nampak? Ikut disiplin. Dan nak tanya datang jumpa, jangan nak suruh pergi jemput rumah lah apa macam-macam kan. Ini dia panggil kita dengar apa tak? Haibatul ulama. Haibah ni maknanya kehebatan, ya, kehebatan ulama. Dia tak boleh siapa, dia ikut disiplin, ya. Maka tidak lama selepas itu tiba-tiba kedengaran suara orang mengetuk pintu. Imam Muhammad berkata kepada khadamnya, cuba lihat siapa di luar.
Khadamnya lalu pergi melihat keluar, dan seterusnya ia memberitahu Imam Muhammad bahawa yang mengetuk pintu itu ialah Muhammad bin Sulaiman. Muhammad berkata, biarkanlah ia masuk bersendirian. Lalu Muhammad bin Sulaiman pun masuk bersendirian dan terus duduk di hadapan Imam Muhammad. Muhammad bin Sulaiman memulakan perkataannya dengan ucapan beliau, sebenarnya aku tidak tahu kenapa aku rasa gentar bila berhadapan dengan kau. Aku takut. Nampak? Ini kata haibah. Saya teringat tuan-tuan cerita, tak tahulah saya pernah cerita ke tidak kat tuan-tuan, tapi saya anggap saya belum cerita lagi lah. Kalau saya dah cerita, anggaplah macam Astro. Baru itu berulang kan. Tuan-tuan tak adalah marah kan, bayar juga 1 lebih sebulan. Bayar juga kan, tak adalah marah kan. Jadi saya ulang ni tak adalah marah kan. Cerita Almarhum Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Pernah dengar nama ni? Syekh Idris Marbawi ini ulama besar, pelajar Azhar. Dia ada kuburnya di Lubuk Berbau, Perak, orang Perak. Jadi beliau ni antara guru kepada almarhum Tuan Guru Ustaz Harudin masa di Mesir. Dia seorang yang sangat gigih mendidik anak Melayu, khususnya yang belajar di Al-Azhar. Dia adalah orang yang pertama menyusun kamus yang sampai hari ini menjadi rujukan pelajar-pelajar Melayu di Al-Azhar. Barakah ilmu. Dan dia lah yang menyusun kitab Bahrul Madi, dan syarah kepada Jami' Tirmizi yang berapa puluh jilid. Dia lah orang. Ceritanya masa dia nak diberikan doktor kehormat oleh UCAM, doktor kehormat. Ya, doktor kehormat ni satu anugerah lah kepada surah. Siapa suruh azan ni? Meminat ke azan? Andai azan. Apa nama? Jadi yang jadi perantara nak jemput ni Tuan Guru lah, almarhum Tuan Guru Ustaz Harudin. Jadi beritahu lah sekian macam mana ni semua. Jadi kesalahan convocation ni ada dia punya protokol dia kan, itu biasa. Lalu disuruh dia pakai pakaian untuk terima scroll tu, apa nama, doktor anugerah, doktor kehormat tu, disuruh pakai bedalah tu lah, topi bulat tu, macam muti tu kan. Topi doktorat, apa nama topi tu kan. Kalau motabot yang kopil tu kan, ni yang doktor yang PhD dia. Lalu dia balas kata apa Ustaz Arun kata, Syekh Idris kata, aku tidak akan pakai melainkan serban. Kalau kau nak aku datang, aku pakai serban. Kalau tak ada. Ya, mula-mula tu okey lah, nampak macam UKM okey lah, katanya lah. Lepas tu bila dah semakin dekat dengan tarikh tu, nampak macam nak suruh juga lah pakai topi kan. Syekh Idris kata apa? Aku tak minta kau orang nak bagi. Kau nak aku datang, ikut syarat. Macam ni. Kau nak tanya soalan, datang rumah, dia suruh kopi rumah kau. Datang seorang, dia bawa polis, bawa rider pakai kan. Macam tu haibatul ulama. Akhirnya diizinkan pakai serban. Beliau pakai serban masa ambil scroll tu. Masya Allah tak tunduk kepada dunia. Dia boleh kalau tak bagi pun tak apa. Bukannya dia minta. Jadi kalau kita tak berhajat pada benda yang tidak kita minta, kalau hilang pun kita tak terasa apa, tak dapat ke tak apa, kita bukan minta, tak apa, masalah. Gitu, hebat ya. Syekh Idris Al-Marbawi ya. Dia tak ada PhD, tapi ilmu dia mengalahkan semua PhD yang ada ya.
warak dia orang ni. Kuburnya tadi, kubur berbau, dia tinggal di sini. Dia lama di Mesir, kahwin, sedia dia kalau Mesir dah saya, rumah dia. Dia pun tak ingat lagi, cerita dulu. Dia lah. Dan dia ajar satu doa ni, doa yang diajar, doa pedagang hati yang diajar kepada almarhum Ustaz Harudin masa kat Mesir. Dia baca doa ni 3 kali. Panjang doa ni. Doa pedagang hati. Dia ajar pada guru Ustaz Harudin. Dia baca sekali, Ustaz Harudin ikut. Hafal. 3 kali Ustaz Harudin hafal. Ni tulis pula Ustaz Harudin. 3 kali baca, hafal terus. Panjang doa ni. Terus baca dengan apa almarhum masa tu. Masa ni dapat dekat Mesir masa. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahima Sulaiman fahimna, fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa 'ilma, fasakharna ma'al jibali yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nur ilmika wa akrimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin bi hifdzil mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa. Nak apa lepas ni? Kau jawab ni lah. Jadi kat sini. Tu doa yang sekali 2 kali dia hafal. 3 kali baca hafal. Tak tulis. Hafal secara oral, syafahiyah. Jadi yang mengajar tu curi, yang belajar pun curi kan. Okey, dah betul tu. Silakan. La
kata Muhammad bin Sulaiman, sebenarnya aku tidak tahu kenapa aku rasa gentar bila berhadapan dengan engkau. Maka kata Imam Muhammad, aku telah mendengar Thawid Al-Banani, berkata, aku telah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-alimu idza arada bi'ilmihi wajha Allah habahu kullu syai' wa idza arada an yukthira bihi al-kunuz haba min kulli syai'. Allahu akbar. Artinya, seorang yang alim itu apabila menghendaki dengan ilmunya itu akan redha Allah, keredaan Allah, nescaya takut akan dia oleh segala sesuatu. Ya, segala sesuatu takutkan dia, hebatan. Sebaliknya, apabila ia menghendaki dengan ilmunya itu kekayaan dunia, ya, menuntut ilmu, banyak ilmu sebab nakkan keduniaan semata-mata, maka ia akan takut daripada segala sesuatu. Ya. Dia akan takut kepada segala sesuatu. Jadi orang penakut. Nak cakap benda betul pun takut, nak membela kebenaran pun takut. Semua takut. Takut kena buang, takut kena potong gaji, takut kena ambil tindakan, kena macam-macam. Ya. Contohlah. Tapi inilah yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Kemudian Muhammad bin Sulaiman bertanya, apa pendapat engkau, semoga engkau dirahmati Allah, pada seorang lelaki? Baru tanya soalan yang kata sampai nak jemput datang rumah. Apa pendapat engkau pada seorang lelaki yang ada baginya 2 orang anak dan adalah dia lebih sayang kepada salah seorang di antara keduanya, lalu ia hendak memberikan kepada anaknya yang lebih disayanginya itu akan 2/3 daripada hartanya ketika ia masih hidup lagi. Maka Imam Muhammad bin Salamah berkata, tidak boleh. Semoga Allah merahmati engkau, kerana aku telah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla idza arada an yu'adziba 'abdan bimalihi waffaqahu 'inda mautih liwasiyatin ja'irah. Artinya, sungguhnya Allah Ta'ala apabila menghendaki untuk mengazab seseorang hamba dengan hartanya sendiri, maka Allah Ta'ala mengilhamkan kepadanya ketika ia hendak mati dengan satu wasiat yang zalim. Nampak? Lalu Muhammad bin Sulaiman bertanya lagi, ada satu hajat lagi. Imam Muhammad bin Salamah menjawab, silakan selama di sana tiada dosa. Berkata Muhammad bin Sulaiman, ini ada 40,000 dirham. Aku berharap semoga engkau dapat mengambilnya untuk aku jual keperluan. Imam Muhammad bin Salamah berkata, sila kembalikan harta ini kepada orang yang engkau zalimi. Muhammad bin Sulaiman berkata, demi Allah aku tidak memberikan akan dikau kecuali harta yang telah aku warisi daripada orang tuaku. Muhammad menjawab, tidak ada hajat bagiku untuk mengambil harta ini. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan engkau daripada dosa-dosa engkau. Muhammad bin Sulaiman berkata, bolehkah aku bertanya lagi? Muhammad bin Salamah menjawab, silakan selama di sana tidak ada dosa. Muhammad bin Sulaiman berkata, sila ambil harta ini dan tolong bahagi-bahagikan. Maka Imam Muhammad bin Salamah berkata, barangkali kalau saya sudah adil dalam membahagikannya, mungkin masih ada orang yang belum mendapat bahagian daripadanya. Berkata Muhammad bin Salamah, membahagikan harta dengan tidak adil, maka dengan kerana itu ia akan berdosa. Biarkanlah engkau jauhkan aku daripada harta ini, semoga Allah Ta'ala juga menjauhkan daripada engkau akan dosa-dosa engkau. Masya Allah. Maka alangkah bagusnya cerita ini, dan banyak sekali faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Ia mengandungi perkara-perkara yang perlu diberi perhatian, dan beberapa ungkapan yang indah yang menunjukkan kematangan orang yang mengucapkannya. Ini sudah jelas dan tidak perlu lagi untuk diuraikannya. Tengok. Ini kata, ya, harta dunia ni tidak masuk ke dalam hati orang-orang alim, para ulama. Ya, 40,000 dirham bukan sikit tu. Kalau nilai yang habis lagi ni banyak. Ya,
1 dirham dah berapa gram perak kan. Jadi maknanya bukan dia tak sudi apa, tapi dia takut dia bimbang kerana banyaknya duit dia atau benda-benda yang berupa harta tadi akan menyebabkan orang lain berdosa kerana sangka buruk pada dia. Jadi untuk mengelak kata baik tak payah terus, kau bagilah sendiri, kau carilah orang, tak payahlah suruh aku yang bagikan. Masya Allah, inilah warak. Inilah warak. Dia tutup, saudara, upaya tutup ruang-ruang yang dengannya boleh menyebabkan maksiat. Sebab tu kadang-kadang kita ni jangan buat maksiat satu, jangan menyebabkan orang lain berdosa disebabkan kita, kan? Sebab kita orang cakap tak elok, sebab kita menyebabkan macam-macam benda-benda. Jadi benda tu juga kena diperhalusi. Masya Allah, inilah dia contoh yang hebat daripada para ulama kita. Dan diriwayatkan oleh kami oleh Al-Hafidh Abu Baqa daripada Abu Abdullah At-Tamimi daripada ayahnya, beliau berkata, aku telah bermimpi melihat Hammad bin Salamah selepas kematian beliau. Lalu aku bertanya kepadanya, apakah balasan yang diberikan oleh Allah kepada Hammad? Menjawab, baik sekali. Lalu aku bertanya pula, apa yang dikatakannya kepadamu? Hammad menjawab, Allah Ta'ala berkata kepadaku, wahai Hammad, sebenarnya engkau telah lama mengekang nafsu. Wahai Hammad, sebenarnya engkau telah lama mengekang nafsu. Maka pada hari ini aku akan memberikan kepadamu kerehatan yang panjang sebagai balasan bagi orang yang bersusah payah kerana mencari keredaanku. Untung sekali perniagaanmu, engkau sebenarnya tidak tahu apa yang telah aku siapkan untuk mereka. Lebih hebatlah balasan Allah kepada orang yang mengekang nafsu ni. Kalau ikut buat kita ni, kalau kita ikut sahaja kehendak nafsu kita ni, memang susah, kan? Akan macam-macam terjadi. Jadi jangan sampai begitulah. Sebab itu kita dilatih dalam bulan Ramadan, khususnya bulan Ramadan, untuk kita belajar mengatakan tidak kepada nafsu kita. Nafsu yang malas beribadah, nafsu yang meracun kita, supaya kita jangan bersedekah, supaya kita jangan tolong orang, supaya kita jangan cakap baik-baik, kan, pada orang. Ini semua nafsu. Maka jaga untuk betul-betul. Kalau tidak, nanti habis. Ini semua ni benda-benda yang sangat ada kaitan dengan dengan dipanggil perjalanan ahli ibadah, as-salikin, siyarus salikin, perjalanan ahli ibadah, orang yang dalam proses menjalani ibadah, maksudnya proses memperbaiki hatinya, memperbaiki dirinya. Inilah cabaran-cabaran. Sebab itu kena sentiasa kita ni, kata apa, kena sentiasa banyak kembali pada Allah. Maksud saya tu dengan beristighfar. Istighfar ni benda yang tak boleh dilalaikan. Tak boleh dilalaikan. Sebab kita boleh buat dosa dengan begitu mudah, seperti mana kita juga boleh buat amal ibadah dengan begitu mudah. Macam mana kita boleh buat amal mudah, senang nak buat, macam tu juga kita boleh buat dosa dengan begitu mudah. Jadi cara untuk menebus dosa itu hanyalah dengan bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Itu cara.
Jadi sentiasa ada pembetulan kan, yang kita buat untuk diri kita sendiri. Itu dia. Kalau kita menulis adalah kan ada butang undo kan. Kalau kita type kat komputer ada undo, kita boleh undo. Dia undo kita ni istighfar lah. Itu dia. Baiklah, semoga cuaca satu sampai dapat ni, insyaAllah kita sambung lagi pada teman yang akan datang. Qul hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا وأعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.